Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-39. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-50 dan 51 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharan maza yasta'jilu minhul mujrimun. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti? Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya. Sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima, bahkan dikatakan kepada kamu, sekarangkah baru kamu mengakui benarnya? Padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah berpendapat bahawa penggunaan kalimah al-mujrimun, iaitu para penderhaka, di dalam ayat ke-50 surah Yunus ini menggantikan kata ganti diri kamu, seakan-akan bertujuan untuk menjelaskan faktor atau sebab permohonan mereka itu, iaitu permohonan untuk dipercepatkan azab seksa kerana sikap dan perbuatan derhaka telah sebati dalam tubuh badan mereka. Antara bentuk penderhakaan mereka adalah mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari kewujudan hari kiamat dan kebenaran kitab suci Al-Quran. Manakala kalimah asumma yang bermaksud apakah kemudian pada awal ayat ke-51 surah Yunus ini menunjukkan bahawa keimanan mereka selepas ditimpakan dengan azab seksaan itu kelihatan seperti sesuatu yang sangat pelik berbanding dengan permintaan untuk dipercepatkan azab seksaan yang akan menimpa mereka. Hal ini kerana pada mulanya mereka dengan sedaya upaya mengingkari kebenaran yang dibawakan dalam Al-Quran, namun tak kala ditimpa dengan azab seksaan, mereka terus memperakui pula kebenarannya. Selain itu, ayat ini juga boleh difahami dengan bentuk persoalan seperti, seksa yang bagaimanakah yang kamu minta untuk dipercepatkan? Seksaan yang ditimpakan pada siang hari ataupun pada malam hari? Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, tujuan utama kaum musyrikin mengajukan pelbagai pertanyaan adalah untuk mengejek. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkata kepada kaum musyrikin yang meminta agar disegerakan balasan azab seksaan di dunia dan di akhirat itu. Mengenai azab seksaan Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya azab yang kamu minta untuk disegerakan itu datang kepadamu pada waktu malam,
di saat kamu sedang nyenyak dalam tidur, atau pada waktu siang harinya saat kamu sedang bergurau senda dan berseronok? Apakah kamu tetap akan meminta untuk disegerakan azab siksaan itu ke atas kamu? Sesungguhnya, seorang manusia yang dikurniakan akal fikiran pasti tidak akan membuat lagi permintaan untuk disegerakan azab siksaan itu. Justru itu, seandainya ada golongan yang tetap berkeras untuk mendapatkan azab siksaan yang segera, maka balasan azab manakah yang akan dipilih oleh golongan penderhaka itu? Sudah semestinya mereka tidak akan membuat sebarang pilihan, kerana semua azab seksa yang bakal menimpa mereka itu sangatlah pedih dan membinasakan. Imam Tahir Ibn Ashur menggambarkan persoalan mereka ini sama dengan sebahagian golongan lain yang hanya akan beriman sekiranya langit dijatuhkan dalam keadaan hancur berkeping-keping seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku atas, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Jika diamati sebaliknya, apakah faedahnya mereka meminta untuk disegerakan azab itu? Hal ini kerana tak kala turunnya azab ini, maka mereka tidak berkesempatan langsung untuk menjadi orang yang beriman, melainkan hanya terus diseksa dan binasa. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahawa salah satu tujuan penurunan ayat ini adalah untuk menzahirkan betapa buruknya perbuatan meminta untuk disegerakan penyiksaan itu. Kecaman yang diberikan kepada mereka melalui ayat ini mempunyai dua bentuk kecaman. Kecaman pertama adalah kerana permintaan mereka untuk disegerakan pelaksanaan azab siksaan itu. Sedangkan azab tersebut sangatlah dahsyat dan akan mengakibatkan mereka tidak mampu untuk menanggungnya. Kecaman kedua pula adalah kerana mereka menangguhkan masa untuk beriman kepada Allah Subhanahu Taala sehingga azab siksaan menimpa mereka. Kesannya, tak kala mereka sedang diazab, mereka sedang dibinasakan dan menunggu maut serta taubat mereka tidak diterima lagi. Maka kerana itulah ayat seterusnya membicarakan mengenai apakah mereka sudah mempercayai akan keesaan Allah Subhanahu Taala dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-50 dan 51 surah Yunus ini dengan tafsiran bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara dengan golongan yang meminta untuk dipercepatkan azab siksaan itu. Bagaimanakah keadaanmu dan apa yang mungkin kamu akan lakukan seandainya azab datang kepada kamu? Kamu berkeinginan agar disegerakan balasan azab siksaan pada waktu kamu sedang tidur di malam hari atau sedang bekerja pada siang hari? Azab apakah yang mereka minta untuk dipercepatkan itu? Adakah azab di dunia ataupun azab di akhirat? Mereka itu adalah orang yang sangat teruk kerana meminta untuk dipercepatkan siksaan yang pasti akan menimpa mereka kelak. Tak kala azab itu benar-benar terjadi, maka mereka mula bersungguh-sungguh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keimanan mereka ketika itu sudah tidak memberi sebarang manfaat maupun kebaikan, apa juga kerana sudah terlambat, serta keimanan ini juga bukanlah datang daripada dorongan niat yang suci, melainkan hanya mahu mencari jalan keluar setelah ditimpa dengan siksaan. Sesungguhnya golongan yang meminta untuk disegerakan azab bersikap sedemikian kerana mereka menyangka azab Allah Subhanahu Taala tidak mungkin akan turun. Menurut Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-50 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini membicarakan mengenai azab siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak semestinya dibayar atau diturunkan di dalam barzakh dan hari akhirat sahaja.
Golongan kafir yang pada mulanya mengejek-ngejek agama Islam terus bertukar menjadi panik tak kala Allah Subhanahu Taala murka terhadap mereka. Selain itu, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria mentafsirkan ayat ke-51 surah Yunus dengan menyatakan bahawa keimanan yang dinyatakan di hari kiamat kelak tidak akan memberikan sebarang manfaat kepada mereka. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah iaitu Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-50 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini mengandungi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkata kepada golongan kafir mengenai penentangan dan permintaan mereka untuk disegerakan balasan azab seksaan itu. Alangkah dahsyatnya dan ngerinya keadaan seandainya permintaan itu dimakbulkan dan azab diturunkan secara tiba-tiba, sama ada ketika kamu sedang tidur di waktu malam ataupun kamu sedang sibuk dalam menguruskan pelbagai urusan di siang hari. Jika azab seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun pada waktu malam, maka sesiapa sahaja, sama ada orang tua ataupun muda, lelaki atau wanita dan anak-anak kecil yang tidak bersalah juga akan turut menjadi mangsa korban. Dan jika azab itu turun pada siang hari, kamu akan musnah dalam kebingungan. Janganlah mempersendakan perkara seperti ini. Dan janganlah juga bersifat syirik dan kufur yang membawa kepada penentangan terhadap Tuhan, kerana kelak kamu akan mendapat kecelakaan. Hamka mentafsirkan ayat ke-51 surah Yunus dengan satu teguran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan musyrikin yang sangat sombong dalam mempertahankan pendirian mereka. Seandainya azab seksaan itu turun di tengah malam atau di siang hari, adakah ketika itu barulah kamu mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Selepas rumahmu roboh, kaum kerabat yang telah mati dan negerimu itu telah hancur, dan ketika itulah kamu mahu beriman? Sesungguhnya iman yang merupakan pegangan hidup untuk beramal soleh, hidup aman dan damai, sesama manusia itu tidak akan memberikan manfaat ketika itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-50 dan 51 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-50 dan 51 surah Yunus ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka akan golongan musyrikin yang sedaya upaya mengejek dan mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui perutusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepatkan balasan azab seksaan kepada mereka. Hal ini kerana mereka menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab mereka. Namun, apabila azab itu turun secara mengejut dan menghancurkan segala milik mereka, sama ada keluarga, rumah atau negeri, mereka terus mengucapkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya taubat dan keimanan mereka di saat itu langsung tidak memberikan faedah dan manfaat. Keimanan mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana bukanlah dengan dorongan niat yang suci, akan tetapi berpunca daripada ketakutan dan kesempitan saat diazab. Sidang pendengar yang dimulakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-50 dan 51 surah Yunus ini ialah: pertama, selayaknya umat Islam mengambil serius akan penurunan Al-Quran ini. Usahlah kita melakukan perbuatan seperti golongan terdahulu yang diselubungi dengan kejahilan mereka sendiri. Ditambah pula dengan kesombongan untuk mengikuti ajaran yang benar. Seandainya kita jahil, maka rendahkanlah hati untuk mempelajari agama dengan orang yang berkelayakan. Kemudian elakkan juga sikap lebih kuah daripada sudu, agar pembelajaran itu berakhir dengan amali, kebaikan dan bukan pula menyombong diri. Kedua, sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan mati. Justru itu kita perlu berusaha untuk mengelakkan diri daripada menghadapi saat kematian yang tidak baik. Ditambah pula dengan sikap mencabar Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikhawatiri kita tidak lagi berpeluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, ujian
dan bala yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bertujuan untuk memberi peringatan buat kita serta jangan pula kita langsung tidak merasakan apa-apa daripada bala yang sedang menimpa kita. Ketiga, lazimkanlah diri untuk berdoa dengan meletakkan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah dan Maha Kaya itu, mampu memakbulkan apa sahaja yang kita minta, terutamanya doa agar diberi ketetapan iman dan permohonan rahmat. Antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran adalah dalam ayat ke-8 surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.